here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with 535. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada orang Muslim yang mempunyai 3 anak puteri dibela sehingga kahwin atau mati, melainkan semua itu akan menjadi dinding neraka. Ada wanita bertanya, dan 2? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau 2 puteri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa ni yang bermaksud, kita ambil maksud. Saya dengan wanita yang hitam pipinya di syurga bagaikan 2 jari ini, yaitu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya lalu menahan diri untuk memelihara merawat puteri-puterinya sehingga kahwin atau mati. Baik, 2 hadis ini dia menggambarkan kepada kita tentang balasan kepada mereka yang Allah Ta'ala bagi kepada dia 3 anak puteri, 3 anak perempuan lah. Yang mana kalau sekiranya dijaga dan dididik dengan baik, sehingga 3-3 tu kahwin atau mati, maka Nabi kata semuanya itu, wanita itu ataupun 3 anak perempuan itu akan menjadi dinding neraka besok kepada kita. Jadi ada wanita lain bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau 2? Sebab Nabi cerita 3. Nabi kata 2 pun samalah, akan menjadi dinding di neraka besok kepada mak ayah dia tu, yang jaga dengan baik terhadap 3 ataupun 2 puteri itu. Dan hadis yang kedua itu, Nabi nak beritahu kepada kita, saya dengan wanita yang hitam pipinya. Maksudnya apa dia tu? Maksudnya dia terangkan situ, wanita yang ditinggal mati oleh suami. Maknanya di sini Nabi nak beritahu wanita yang kematian suami, lepas tu dia bekerja sampai hitam pipi dia, nak cari makan, nak beri makan kepada anak dia, yang mana ayahnya ataupun suaminya mati. Itu yang maksud. Jadi kepada wanita yang seperti ini, maka Nabi kata aku ni macam anak yatim juga, aku dekat dengan dia. Baik, kalau kita perhati kepada hadis yang pertama tadi, Nabi nak beritahu kepada kita jaga elok-elok anak perempuan, tak? Yang inilah yang saya rasa yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat kita, supaya anak perempuan tu jaga elok-elok, bagi agama elok-elok. Anak lelaki pun samalah. Cuma hak kita bimbangnya ialah anak perempuan. Anak lelaki ni orang panggil kebimbangan tu kurang sikit. Ada kebimbangan anak lelakinya, tapi kita tidak bimbang dari sudut akhlak moral antara lelaki perempuan. Yang kita bimbangnya dari sudut orang panggil dadah, waliyazubillah lah. Itu je bimbang anak lelaki ni. Hak perempuan ni kita bimbang dari sudut pergaulan dia dengan lelaki lain. Di mana
kalau sekiranya pergaulan tu terlalu bebas, tidak ada batasan, maka pada masa itu dikhawatiri anak itu rosak. Ya. Kerosakan orang perempuan ini duduk kepada orang panggil sejauh mana dia dapat jaga diri dia daripada dia punya kata orang kehormatan dirinya dinodai ataupun tidak. Dalam kes inilah untuk nak menjaga ni, sepatutnya mak bapak kena fikirkan bila dah sampai masa dia, anak tu dah sampai masa dia yang wajar dah untuk dia berkahwin, ada orang nak ataupun kita tahu ada orang nak tu, kita ialah maknanya dia mari minta, tapi ni tak minta, tak mari minta pun, tapi kita tahu anak perempuan kita ni ada gewel, ada gewel bahasa orang muda, ada dia punya pasangan dia, couple yang sedang dia berkawan dengan dia, Jadi kalau kita tahu, kenapa tak cakap direct dengan anak perempuan kita, kan? Tanya dia berapa lama dah kawan, kan? Ajaklah budak tu mari sini. Kadang-kadang kita tahu, kita kena tahu, sama ada kita tahu ataupun kita kena ambil tahu, dua ni. Kita tahu tu spontan, kita tengok dia duduk hello manjang, kan, dengan handphone dia, bermesej ke, berwhatsapp ke apa benda, jadi kita tahu. Kalaupun kita tak tahu, kerana tidak ada tanda-tanda yang boleh menyebabkan kita tahu anak perempuan kita tu ada hubungan dengan lelaki, maka sewajarnya kita ambil tahu dan cuba tanya dia. Kita jangkakan umur sekitar 18 tahun, 19 tahun dia mula dah, dia masuk alam orang panggil bercinta. Jadi kita kena tanya dia lah. Sebab tu dengan anak ni kena friendly, kena sahibuhum, Nabi kata, kena bersahabat dengan anak. Jangan dengan anak tu nampak macam nak bermusuh. Bila bersahabat, kita boleh borak sambil-sambil nak makan ke, lepas makan nak tengok TV ke, ataupun bila-bila masa tanya macam mana, tak ada lagi, boleh, kan? Dah tahu dah anak universiti ke, ataupun lepas SPM dia kerja, kerana SPM dia result dia tak cantik ke benda, dia kerja, borak dengan dia, tanya. Kalau dia kata nampak malu-malu, tekan sikit, kita tahu dah malu-malu tu mesti ada. Kalau dia cerita ada, dia kata seorang duduk tengah berkawan, panggil dia, suruh lelaki tu mari. Kalau tengok gaya budak tu okey, tanya, lama dah ke berkawan, Kalau dia kata baru je, agak-agak berkawan ni, nak berkawan saja ke, direct lah. Dengan orang lelaki boleh lah direct, kan. Tanya dengan anak perempuan pula, agak-agak nak berkawan biasa ke, ataupun berkawan nak ke arah nak kahwin. Boleh jadi hak jantan, hak lelaki tu kata yelah kalau boleh nak kahwin, cuma duit tak ada. Masa tu tuan-tuan, kebijaksanaan ayah kena ada dah. Kebijaksanaan, ketegasan kena ada dah. Kalau dia kata ke arah tu, maka lorongkan cepat-cepat. Itu cara jaga anak perempuan. Lorongkan cepat-cepat ke arah perkahwinan. Kita tahu dah bila dia sebut kata ke arah tu cuma ambil masa setahun dua. Tahu dah jawapan dia setahun dua tu kenapa? Setahun dua itu ialah kerana nak himpun duit. Ini dia shock kat situ je. Maknanya bila nak himpun duit, kita tahu dah dalam kepala dia, nak kahwin ini kena ada 10,000, 20,000. Memanglah tuan-tuan, kalau katalah gaji budak tu sekitar 1,500 ke 2,000 ke, yelah anak kita mungkin lepasan SPM, dia bekerja di mana-mana, yelah sekitar tu je lah gaji pun, kan. Dan partner dia ataupun couple dia tadi, pasangan dia tadi pun area tu je juga gaji dia, kan. Mungkin dia berkawan dengan orang yang lepasan universiti, yang dah kerja mungkin gaji 2,000 lebih. Tapi kalau sama-sama lepasan SPM, yang kerja satu department dengan dia ke, ataupun kilang ke apa benda, maka mungkin dia punya gaji dia sekitar 1,500 hingga 2,000 saja, campur OT. Jadi kalau 1,500 hingga 2,000, katakan boleh simpan 1,000 sebulan, maka kalau setahun 12,000. Maknanya munasabah dah kalau budak tu minta setahun dua lagi.
Campur hop tunang. Saya punya pekerja ada seorang, dia cerita dia bertunang dengan orang Kedah. Hop tunang confirm habis dah, dia kata dekat 10,000 dah. Tunang saja, tak kahwin lagi. Sebab dia pelik tengok, sekejap anak saya kahwin, sekejap kahwin. Saya kata apa pelik, dah 3,000. Orang lelaki keluar 3,000 je, mudah je kahwin. Tapi kalau nak 10,000, bertunang saja 10,000 dah, tuan-tuan. Memang payahlah. Ini masalah dia. Yang saya rasa kita ni orang Surau ni, saya dah cakap ni, tanggungjawab saya dah lepas lah. Jangan susahkan perkahwinan kerana dia menyusahkan anak kita, lepas tu menantu kita. Mudah kan? Tak jatuh pun boleh beranak juga kan. Anak saya kahwin baru ni pun dah mengandung pun. Tak adalah kata murah-murah nanti tak mengandung pula budak ni. Tak ada kan. Bahagia pun tak ada apa, tak ada apalah setakat ni. Jadi benda ni yang kita kena beres. Ini duk belajar banyak dah cerita tentang anak perempuan. Tu tak masuk bab kahwin lagi. Kalau masuk bab kahwin, lagi mudah. Dia cerita maharnya apa benda semua sekali kan. Dipermudahkan. Anak duduk di London, ada satu orang anak kawan saya, dia tanya, entah ni cepat sangat kahwinkan anak apa semua, macam mana cara? Yang saya kata, yang kawan yang datang tu, yang satu orang kira jutawan lah dia, anak dia duduk London. Dia kata anak saya ada di London nak kahwin, tapi yang lakinya duduk di di Malaysia. Saya kata kalau dia boleh, ialah maknanya kalau boleh kahwin lah, kalau tapi payahlah. Saya kata nak bagi pandangan tu payah sikit, sebab anak dia duduk di London, belajar tahun 2 baru, yang lakinya duduk sini. Tapi kalau dua-dua tu boleh orang panggil, boleh terima hakikat kahwin duduk jauh, saya kata kahwin je lah. Tapi kalau ada kesulitan, rasa nanti gangguan pula, kalau boleh hold dulu, itu je lah. Macam mana dah jodohnya begitu ya. Tapi pertunangan dia tak apalah, dia orang kaya kan. Yang lelaki saya pun tak tahu, saya tak tanyalah lelaki tu kaya ke apa benda. Tapi dia perempuan tu kaya. Bertunang dia tunjuk gambar, tuan-tuan, saya ingat tak kurang lah tak kurang 50,000 dah habis. Tunang saja ya, bertunang lah baru ni ya. Jadi di sini saya katakan bahawa nak relate dengan hadis ini, bila mana kita nak jaga anak, jaga sampai peringkat dia boleh kahwin dengan mudah ya. Dan di sinilah kalau takdir dia sebut sini apa dia, sehingga kahwin atau mati. Jadi sehingga kahwin atau mati, kalau itu yang kita jaga, cara kita jaga anak kita, anak perempuan kita, maka dia akan menjadi pendinding di neraka besok untuk kita Yazid dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang membawa oleh-oleh dari pasar untuk anak-anaknya yang sama dengan orang yang membawa sedekah sehingga dimakan oleh mereka, dan hendaklah mendahulukan anak-anak perempuan sebab Allah lebih kasihan kepada wanita. Dan siapa yang kasihan kepada anak-anak perempuan bagaikan orang yang menangis kerana takut kepada Allah, dan siapa yang menangis kerana takut pada Allah maka diampunkan dosa, diampunkan baginya. Dan siapa yang mengembirakan putrinya maka Allah akan mengembirakannya pada hari kesusahan. Cerita anak perempuan juga ya. Maknanya kalau ambil cari makan, dahulukan anak perempuan, fikir untuk anak perempuan ya. Kemudian kalau kita kasih sayang kepada anak perempuan sampai kita menangis kerana takut pada Allah, kerana apa dia? Takut anak perempuan tadi terjerumus waliyazubillah ya tak? Takut kerana Allah tu, nak jaga anak perempuan ya. Maka pada masa itu Allah Ta'ala pun akan ampunkan dosa dia. Jadi hal ini saya rasa saya dah terangkan banyak dah tentang penjagaan anak-anak perempuan ini. Jadi terpulanglah pada tuan-tuan untuk melaksanakan ataupun tidak. Tetapi dalam hadis ini pun dia kata mengembirakan mengembirakan putri. Jadi orang perempuan ni kegembiraan dia tak ada bila dapat suami ya. Suami pula kita tahu baik ke, budak baik, bagi cepat-cepat
Ya, itu kegembiraan. Sebab orang perempuan ni macam mana dia jangan kata hati keras ke apa benda. Saya perhati pengalaman saya lah yang duduk berdepan dengan kes-kes yang melibatkan rumah tangga. Tengok gaya tuan-tuan, ya, tengok gaya ni budak-budak perempuan ni memang gini, orang panggil ego, hati keras. Tetapi dia bila bercakap dengan dia tu, nampak dia ni sebenarnya dia nak sangat kepada satu orang suami yang jaga diri dia. Tapi dia mari mengadu tu, dia kadang-kadang dia hentam suami dia tu macam dia tu tidak perlu. Tapi last sekali, ya, dia akan closing dia tu. Dia cerita, dia kata yalah, orang perempuan nak juga suami yang baik, dan dia closing situ. Ya. Tapi gaya dia ialah mungkin salah suami dia. Ikut cerita dia tu maknanya dia tidak puas hati lah dengan suaminya. Kadang-kadang tak balik, balik lewat malam, kan. Tapi mungkin keras hati dia tu kerana apa? Dia kerana tak tahan dengan perangai suami. Tapi last sekali, walaupun suami dia lagu tu dan dia pula nampak gaya macam tu, hati keras, tapi akhir sekali dia akur. Macam mana pun kalau boleh saya nak juga suami saya tu, orang panggil, jadi baik. Lepas tu maknanya orang panggil kekal rumah tangga. Tapi kalau hati dia betul keras dan dia rasa tak perlu kepada orang lelaki, dia terus minta jalan supaya cerai je. Ada yang macam tu. Tetapi yang saya tengok jalan cerita dia tu maknanya terlalu orang panggil kritikal lah, benda yang cukup kritikal. Jadi last sekali dia kata macam mana saya nak uruskan perceraian. Itu adalah. Tetapi kebanyakannya semuanya nak mempertahankan rumah tangga walaupun suami pukul dia, ya. Jadi yang ini nak menggambarkan kepada kita, perempuan inginkan digembirakan, ingin untuk digembirakan. Sebelum dia kahwin, dia ingin sangat digembirakan dengan dapat satu orang suami. Bila dah kahwin, maka dia harap sangat suami itu adalah suami yang terbaik untuk dia sampai ke mati, ya. Itu orang perempuan, ya. Wallahualam. Lembu untuk Kemboja ni kita hak 3 ekor. Tapi sehingga kini dah dapat hampir 5 ekor. Jadi sehingga ada 2 bahagian lagi yang kosong, ya. Jadi kalau ada tuan-tuan nak bagi korban untuk Kemboja tu, boleh jumpa Setiausaha. Ada satu lagi, ada satu lagi. Kalau boleh kita nak stop lah, 5 ekor je. Kemudian yang di sini ni, korban di sini ni, masih banyak lagi lah untuk tuan-tuan buat korban di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah.